daripada pihak kerajaan untuk push naratif 3R. Mungkin untuk menakut-nakutkan, mereka tahu bahawa mereka tak dapat undi daripada orang Melayu Islam. Jadi mereka takut bahawa adalah orang-orang yang akan menggunakan naratif 3R ni untuk mempengaruhi undi di 6 negeri. Jadi mereka takut-takutkan awal-awal. Kedua, mungkin mereka nak cari nak menunjukkan keburukan, nak menggambarkan bahawa parti ini ekstrim ke kiri, ekstrim Melayu, ekstrim Islam. Jadi 3R ni sebenarnya naratif kerajaan. Walhal hakikat sebenarnya dalam PRN yang akan datang ni, PRN 6 negeri ni, sentimen tu jauh daripada 3R. Sebab cerita 3R ni mungkin cerita dulu. Dan cerita 3R ni sebenarnya ada dua keadaan. Satu keadaan kita fight untuk hak kita, fight untuk hak 3R tersebut. Satu lagi yang lawan. Satu lagi untuk menafikan hak tu. Contoh kita mempertahankan kedudukan orang Melayu, keistimewaan orang Melayu yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Ada satu puak lagi nak menyamaratakan. Itu juga sebenarnya 3R. Betul. Tapi jarang dilihat sebagai 3R. Sebab itu bila Wan Ji dia menamakan Sultan sebagai syaitan. Yang dulu tu. Yang dulu, yes. Sebab ideanya adalah ini kesamarataan. Tidak boleh ada perbezaan status. Lagipun Sultan ini kedudukannya adalah menjaga kedudukan Islam. Betul. Yang di-Pertuan Agong pun sama. Jadi bila nak mensekularkan negara ni, Sultan dan yang di-Pertuan Agong ni tak boleh wujud. Kalau wujud, maka mereka akan menjadi tonggak untuk mempertahankan kedudukan Islam ni. Jadi untuk tarnish, untuk character assassinate, untuk bunuh imej Sultan tu, Wan Ji nak menamakan, okey, dalam masa beberapa tahun ni kita nak menamakan dia sebagai syaitan kan. Apa-apa syaitan, rujuk sebagai syaitan. So ini sebenarnya naratif yang dimainkan oleh Pakatan Harapan dan juga DAP. Kalimah Allah misalnya, kalau ingat lagi, siapa ingat lagi pilihan raya negeri Sarawak tahun 2011, Anwar Ibrahim pergi sana berkempen, orang-orang pakatan pergi sana berkempen. Kalimah Allah disebut. Kita nak kalimah Allah digunakan untuk semua. Cari balik berita tu. Saya ingat lagi berita tu. Maksudnya siapa-siapa saja boleh guna kalimah Allah. Itu sebenarnya 3R dalam konteks reverse tadi. Yes. Kita mempertahankan supaya kalimah Allah itu tidak digunakan sewenang-wenangnya untuk menggantikan biblical God. Betul. Tapi orang macam Anwar Ibrahim ni, waktu dia berkempen pada situ, saya ingat lagi kempen ketiga itu seolah-olah fight untuk hak semua orang. Yes. Tapi dalam waktu yang sama sebenarnya menafikan hak kita sebagai orang Islam untuk mempertahankan kalimah Allah tu supaya tidak digantikan dengan biblical God. Jadi itu sebenarnya 3R. Tapi Tun, Alalang, sebelum kita masuk ke bilik 5K ni kan, saya tertarik bila Tun cerita pasal 3R ini kan. Macam itulah yang saya perasan, tuan-tuan sekalian, bila kita bercerita tentang 3R from our side lah kan. Okey, minta maaf jangan ban pula. Kita nak cerita tentang benda yang betul. Bila kita cerita tentang set 3R, bila kita cerita tentang set 3R, sebenarnya kita telah mematuhi perlembagaan itu sendiri. Betul tak? Betul. Live kita dah sangkut dah. Live kita dah sangkut dah. Ketiga Nasib dah sangkut dah. Okey. Bila kita cerita tentang 3R from outside, mempertahankan kedudukan raja, mempertahankan agama Islam selaku agama persekutuan, mempertahankan orang Melayu sebagai orang kata apa, dijamin hak dalam perlembagaan apa, itu termaktub dalam perlembagaan, betul tak? Betul. Dan bila ada orang yang cuba reverse macam Tuan katakan tadi, mereka itu sedang cuba untuk melawan perlembagaan. Am I right? Mereka memancing kita punya reaksi. Yes, betul. Padahal cuma disamarkan dalam bentuk itu hak asasi. Disamarkan sebagai itu hak sejagat. Itu nilai sejagat. Lawan ekstrim. Lawan ekstrim. Jadi kita ni digambarkan sebagai ekstrim, sedangkan kita mempertahankan peruntukan dalam kerajaan. Mereka, walaupun mereka sebenarnya mempertikaikan 3R, tapi dilihat seolah-olah memperjuangkan kesejarahatan. So this is the problem. Dekat sini dia ada very fine line, tapi sebenarnya yang memainkan sentimen 3R sebenarnya mereka. Yes. Kita sebenarnya mempertahankan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Tapi kita yang salah. Kita yang salah sebab kita bereaksi. Kita bereaksi. Jadi kita misalnya macam azan lah.
Kan? Yang mempertikaikan azan kuat siapa? Bukan kita. Betul. Kan? Tapi bila kita pertahankan, dia jadi 3R. Kita pula jadi ekstrim. Kita pula jadi ekstrim. So tolonglah, ketidakadilan ini kena berhenti. Because kita duduk dalam negara ini, ada perlembagaan. Dan apa yang kita cakap ini adalah berdasarkan kepada perlembagaan. Bukan satu benda yang ekstremisme. Bukan satu perkara yang direka-reka. Dan yang paling penting sekali, bukan untuk mencetuskan ketegangan kaum. Sebaliknya, kita mempertahankan status quo yang memang telah dijamin dalam perlembagaan itu sendiri. Am I right? Betul. Okey, Tun, balik pada 5K. Okey, jadi bila 3R ni nak digunakan sebagai naratif kerajaan, saya tak setuju. Sebab isunya berbeza. Sekarang ni isunya sangat berbeza. 3R naratif kerajaan ni adalah usaha ataupun propaganda kerajaan untuk melarikan rakyat, divert perhatian rakyat daripada isu sebenar. Yes. Sebab itu saya kumpulkan semua isu-isu yang ada pada rakyat. Saya cuba rangkumkan, tengok sebenarnya masuk dalam segmen apa dan sebab itu 5K itu keluar. Sebab daripada mula pilihan raya kita tengok kenapa rakyat marah. Rakyat macam saya, kita yang mengundi Barisan Nasional tak pernah harap untuk dapat DAP, kan? Bagi orang yang mengundi Pakatan Harapan tidak pernah harap ada Zahid dalam kerajaan. Tidak pernah harap LCS itu ditangguhkan. Tidak pernah harap untuk bekerjasama dengan UMNO yang dianggap sebagai parti penyamun. Jadi pengkhianatan ini berlaku apabila sebenarnya sudah ada perancangan sejak tahun 2020 lagi. Kan? Dan apabila Zahid memilih untuk bersama dengan Pakatan Harapan, pengkhianatan itu telah direalisasikan. Dan orang Melayu melihat, pengundi UMNO melihat dan mereka kecewa. Begitu juga pengundi Pakatan Harapan, mereka juga kecewa. Jadi ini disimpan. Sampai sekarang mereka masih ada kesan, sebab bukan semua yang mengundi Pakatan Harapan dan juga mengundi Barisan Nasional itu adalah ahli UMNO dan juga ahli PKR atau ahli DAP. Ada setengahnya adalah atas pagar yang mengundi berdasarkan kepercayaan terhadap janji-janji yang diberikan oleh Pakatan Harapan dan juga BN berdasarkan yang dibuat dalam kempen mereka. Misalnya Pakatan Harapan setiap perhimpunan, setiap perjumpaan, setiap penceramah mesti nyanyi lagu hoi hoi ya hoi, siapa sokong penyamun. Betul. Dan dalam lagu tu pula yang syok je video klip tu, ada gambar Zahid Hamidi tengah naik basikal. Disamakan dengan gambar piramid naik basikal penyamun dulu kan. Alibaba punya lapuk kan. Dalam tu ada cerita kapal selam. Dalam tu ada cerita Najib. Dalam tu ada cerita Rosmah. Dalam klip tu juga semua ada cerita LCS lah. Kan? Semua ada kan. Jadi digambarkan bahawa inilah Barisan Nasional takkan nak undi Barisan Nasional sebab dapat ni penyamun. Sampailah ke satu tahap undi BN, undi KJ akan dapat Zahid. Sampai begitu sekali. Yang dekat Sungai Buloh tu. Sebab ketika itu sentimen besarnya yang saya lihat kan, bukan 3R juga. Sebenarnya sentimen besar ketika itu, kenapa Perikatan Nasional dipilih? Pertama, sebab tolak parti rasuah, tolak pemimpin rasuah. Itu sentimen yang pertama. Sebab itu bila Pakatan buat lagu ni, sebenarnya dia memisahkan pada dua kelompok. Satu kelompok mungkin undi Pakatan, satu kelompok lagi akan undi Perikatan Nasional. Sebab dilihat bersih. Yang buruk masa tu Barisan Nasional je. Penyamun masa tu itu je lah. Kan? Kemudian kempen yang kedua, sentimen yang kedua ketika itu, kalau kita ingat lagi, yang Barisan Nasional pula, setiap hari Ashraf Wajdi punya budak-budak akan nyanyi lagu apa? Cukuplah sekali ditipu. Cukup sekali ditipu. Betul. Yes. Dan dalam lagu tu, kalau dengar lirik dan tengok dia punya video klip, semua about Pakatan. Betul. Dia tak cakap pasal Bersatu, dia tak cakap pasal PAS, dia cakap pasal Anwar, pasal Rafizi. Lepas itu Perikatan Nasional dipinggirkan lah. Korang gaduh lah diorang. Jadi ada sebahagian daripada orang yang tak nak kepada Pakatan sebab penipuan Pakatan tak akan undi Pakatan. Betul. Tapi mungkin mereka tak suka Zahid. Mungkin mereka tak suka UMNO, mungkin tak suka parti yang terkait rasuah kan. Jadi mereka akan pilih PN. Itu sentimen yang kedua, sebab tak nak penipu. Tadi parti terkait rasuah, individu terkait rasuah, yang kedua tak nak penipu. Yang ketiga, kalau tengok kata-kata, orang tak nak undi Barisan Nasional sebab Zahid. Betul. Sebab itu undi di Sungai Buloh, undi KJ dapat Zahid itu is a
problem pada KJ. Dia punya kempen dia. Kempen tu. Sampai Datuk Jo pun sama di Titi Monster. Dimainkan juga undi BN dapat Zahid. Dapat Zahid. So Datuk Jo pun terpaksa nafikan, KJ terpaksa nafikan, orang lain pun terpaksa nafikan. Dan di Putrajaya sendiri sebenarnya itu paling utama. Memanglah Kunannya ada masalah dia sendiri kan? Itu isu dia lah Tapi kalau tanya saya, rata-rata orang yang berhubung dengan saya, yang telefon saya, yang saya call sendiri, dah check keluarga dia, mereka dan sebagainya, kebanyakannya terutama dia punya awam mereka bagi tahu mereka tak boleh bagi undi kepada Barisan Nasional tahun ini sebab tak nak bagi Zahid free hand untuk melakukan apa saja. Itu saja. Padahal mereka bertahun-tahun adalah pengundi tradisi BF Barisan Nasional. So 3 sentimen ini adalah yang utama. Jadi bila kita baca sentimen rakyat dulu bukan pasal 3R. Cuma mungkin adalah satulah. Jangan undi parti yang anti-Islam. Satu je. Satu aja which represent DAP. Yang main benda ni bukan Perikatan Nasional saja. Barisan Nasional pun sama. Betul. No DAP. Jadi itu pun satu sebab tapi itu mungkin pada saya itu mungkin dia faktor yang lebih kepada orang kata apa tu side dish lah. Side dish lah. Tapi yang penting itu 3 lah, yang utama 3 lah. And then baru yang kalau orang Barisan Nasional ni memang tak nak Anwar, tak nak DAP. Okey, selesai. Tapi realiti hari ni bukan 3R. Sebab kita tak nampak gerakan macam iSearch started Rome lagi. Betul. Lagi. Saya sebut lagi. Belum lagi kan. Kita belum nampak gerakan LGBT lagi. Belum lagi. Kita belum nampak gerakan transgender lagi. Yang gila-gila kan. Belum lagi. Yang baru kita nampak kalimah Allah aja. Yang itu kita tak setuju. Cuma sebab kita tak mainkan je tak jadi besar. Kalau kita mainkan, nak merasakan orang yang tak puas hati dia rasa orang Islam, rasanya kita boleh barak lagi macam himpunan putih itu kan? Tapi sebab kita tak mainkan, jadi jangan kata kita main 3R padahal kita marah isu ni. Tak apalah, 3R is not a sentiment. Sebab apa? Sebab ada sentimen yang lebih besar. Sentimen yang pertama tadi kena khianat. K yang pertama khianat. K yang kedua kena kelentong. K yang kedua kena kelentong. Kelentong daripada segi apa? Daripada segi janji-janji. Hari ni saya menang 24 jam, harga minyak turun 1 negara. Saya ulang. Dan dia sebut sebelum pilihan raya yang ke-15. Dia sebut kenapa orang sindir saya. Dia kata, kenapa kerajaan naik dan minyak turun? Macam mana turun? Saya bukan PM tadi. Jadi orang masih ingat dia cakap kan. Kemudian disebut juga dalam manifesto tu pasal PTPTN kan. Disebut juga janji-janji lama, benda-benda yang dia sebut lah. Paling kerap lah saya dengar dalam TikTok Rafizi ni kan. Seolah-olah dia lah yang paling pandai untuk menurunkan harga. Tun, bila Tun sebut PTPTN, sekejap, ambil masa sikit kan. Bila Tun sebut pasal PTPTN, saya cukup tak puas hati lah dulu. Ingat tak masa Wan Mai Faizal cerita tentang janji Pakatan Harapan berkenaan dengan pengampunan hutang PTPTN bersasar. Rafizi boleh kata dalam Dewan tak ada. Nak bawa Wan Mai Faizal pergi ke jawatan kuasa parlimen sebab mengejutkan Dewan. Padahal ada. Bahkan pendidikan tinggi terang-terang pengampunan hutang PTPTN bersasar untuk golongan B40 adalah tu. Dia kata tak ada tu. Maksudnya dia ni memanglah Rafizi ni sama ada dia tak baca manifesto sendiri atau memang dia menipu. Contoh dia menipu bila dia menyalahkan pasal formula turun minyak harga RM1.50. Kan dia salahkan PAS. Betul. Cuma nasib dia tak baik masa dia berceramah atas lori trak tu. Benda tu ada rakaman. Jadi kita tahu sebenarnya formula tu datang daripada dia, bukan datang daripada PAS. Jadi dia kata kat situ. Sama lah macam PTPTN ni kan? Sama ada dia tak sedar apa yang dia tulis dalam manifesto ataupun dia memang membohong. Dia tak nak dia tak bagi alasan untuk tidak laksanakan apa yang dia janji kan. So ini penipuan kan. Jadi rakyat pun masih marah. Betul. Kan? Termasuklah 5 hari bulan Disember Anwar umum turunkan harga telur. Ingat. Sepatutnya Mak Sabu turunkan harga telur 6 Disember. 2022 kan. Ya betul. Berapa bulan dah?
Tak nak cerita lah tu. Banyak masalah. Kang jaga ikan betul telur. Rasanya harga telur pun tak turun-turun, malah makin naik dan terapung. So dan kena jatuh. Kena jatuh. Kena jatuh. Betul. Satu family tak boleh banyak-banyak ni jatuh. Betul. Dan inilah penipuan-penipuan. Kalau dengar dia punya cerita tu, saya ingat TikTok ni. Dia kata kalau macam ringgit jatuh. Oh, ada dua sebab kenapa ringgit jatuh lah kan. Dia kata dengan pelaburan naik lah. Okey, formula tu buat lah. Tak boleh buat juga kan. Lepas tu, saya ingat lagi cerita pasal bila dia cakap pasal harga barang. Kan? Kita kan ada GLC. Kita kumpulkan dana-dana daripada GLC ni. Kita beli stockpile pun semua lah. Ni, apa nama masa mula-mula Datuk Seri Anwar jadi kerajaan, jadi menteri. Dia kata apa? Nak kumpulkan semua ketua-ketua pengarah jabatan semua. Berkumpul membincangkan tentang nak mencari strategi untuk menangani kos hidup. Dah 8 bulan tu. Mana pergi idea-idea tersebut? Formula terbaik. Subsidi akan diturunkan secara berkat-berkat. Itu formula terbaik. Tak payah bincang pasal ramai-ramai. K yang besar kena kelentong ni besar sangat bang. Kau kalau tulis K besar kena kelentong ni kena caps lock, kena bold underscore lagi. Betul. Dan itu masih mungkin orang masih boleh tahan lagi ni Tapi orang tahu dia kena tipu K yang ketiga, kegagalan. K ketiga, kegagalan. Kegagalan kerajaan hari ni Kita tengok daripada mula dia masuk je, yang tadilah harga minyak tak dapat turun tu satu hal lah Kita tengok pula harga telur tak dapat turun. Bukan setakat telur tak dapat turun, stok pun tak ada. Betul. Lepas tu kita tengok harga barang naik, bukan satu barang. Sayur naik berkali ganda, daging naik harga, telur naik harga, sekarang beras naik harga. Lepas tu barang-barang lain lah. Kalau tengok saya kat Facebook saya, creamer naik harga, macam-macam barang naik harga. Lampin budak, susu formula kan, sardin. So rata-rata walaupun dinafikan lah oleh kerajaan hari ni, salah satu kegagalan mereka adalah untuk menangani kenaikan harga barang yang satu mendadak dan melonjak tinggi. Mereka nafikan. Saya tengok juga Jcom tulis macam-macam compare harga price, tapi anda boleh cerita macam-macam. Yang tengok dan rasa adalah rakyat. Rakyat di bawah saya rasa tak dapat terima penjelasan daripada kerajaan, dan sebab mereka beli. Bila hari ni saya keluarkan cerita pasal harga barang tadi, ada banyak komen yang masuk kata hari ni dia beli sayur je dah RM70. Kalau dia beli barang je biasanya RM300-400 dah. Mana kata RM200 takkan lebih macam tu. Tun, jangan lupa Tun, Fahmi marah. Dia kata ini adalah coordinated inauthentic behaviour Tun. Satu kesalahan. SKMM nak pantau. Kalau kita nak copy paste, bercuci cerita ramai-ramai. Allahu Akbar. Saya rasa dalam Facebook saya tu suara rakyat, bukan orang yang tak berwajah. Bukan bot. Bukan bot. Bukan bot. Orang yang berwajah. Dan selalunya saya akan DM, saya akan tanya lagi sebenarnya dekat mana, kawasan mana. So kita tahu lokasinya dan kita tahu mukanya. Dia tak macam orang yang mempertahankan perkataan gitu. Dia kata harga telur boleh dapat harga sekian-sekian. Saya tanya kat mana, dah tak jawab. Yang dulu tu. Yang dulu. Okay. Kita viral ni kan. Viral dulu. Jadi ada setengah orang dia check pada app saja dan dia rasa itulah harganya. Tak betul. Jangan jadi Caitro Madanon ni yang hanya check pada apps. Kadang-kadang apps ni tak tepat. Betul. Benda yang betul turun di bawah, beli sendiri. Kadang-kadang tak update satu hal. Kadang-kadang you tak akan dapat pada harga tu. Yes. Mungkin harga bila kita tambah sikit baru kita dapat kan. Jadi itu kegagalan kawal sekarang ni, kejatuhan ringgit kan, gagal. Kegagalan untuk menahan kenaikan OPR, itu pun lagi menyebabkan kos bebanan setiap bulan kepada pengguna. So benda-benda ini akan menyebabkan kemarahan kepada rakyat. Selepas itu ada satu lagi K yang jenis cakap tak serupa bikin, kata lain buat lain. Hari ni pecah cerita kan, cerita pasal integriti, cerita pasal orang lain rasuah orang lain tu. Ini hari ni terbukti ada yayasan yang beli kereta Jaguar. Itulah dia. Ada similarity tak dengan siapa-siapa yang Papa Berry kenal?
Yayasan beli yayasan. Adalah. Tak sebut bahaya. Nanti radio kau tumbuh ke bawah. Jadi anak murid dengan cikgu lebih kurang sama lah, kan. Cuma satu bayar road tax, satu lagi beli kereta. Itulah kisah. Kan? So rakyat terpinggir, yayasan itu ditubuhkan untuk membantu rakyat terpinggir dan rakyat miskin luar bandar, dan juga bandar. Tapi itu salah satu kaedahnya adalah dengan membeli Jaguar. Itulah dia. Okey. Jadi ini benda yang kata lain buat lain. Billboard. Kata tak ada billboard Madani muka Anwar, kan. Sekarang ni saya dapat laporan berlambak-lambak. Saya diberitahu mula-mula cerita keluar ada satu video viral dekat Balik Pulau, kan. Balik Pulau. Penang, kan. Dekat Penang. Kemudian orang keluarkan, orang bagi tahu kat Balik Pulau pun ada. Dekat Kedah pun ada. Dekat Gombak pun ada. Yes, ada gambar tu. Maksudnya sekarang ni apa yang dia cakap hari tu semua tak sama. Lantikan politik dalam GLC. Lantikan anak dia sendiri, nepotisme. So ini semua kata lain buat lain, Right. Dan yang terakhir yang saya rasa orang tak boleh tahan adalah keangkuhan. K yang kelima, Sangat setuju. Keangkuhan. Kalau kita tengok daripada hari ni, daripada mereka jadi kerajaan sampai hari ni, tak pernah sekali pun mereka salah. Yang salah tetap rakyat, yang salah tetap peniaga, yang salah tetap penjawat awam. Dan salah tetap kerajaan 33 bulan. Salah kerajaan 33 bulan. Macam Ramadan cakap itu. Yang salah orang undi Perikatan Nasional ni, yang salah orang yang mengundi. Sebab apa? Sebab terima duit, sebab itu mereka mengundi Perikatan Nasional. Dia tak nampak yang salah tu UMNO, yang nampak tak salah tu Zahid, dia tak nampak yang salah tu adalah kempen pakatan yang memburukkan UMNO sampai UMNO terkesan. Dia tak nampak benda tu, kan. Itulah masalahnya. Jadi dia tak nampak UMNO Go Solo itu adalah satu kesilapan. Dia tak nampak sebenarnya bila Zahid bertanding itu satu kesilapan. Tak ada. Dia nampak bagi duit, sebab itu PN menang. Padahal satu kes saja baru yang terbukti. Yang lain tak terbukti. So tak ada salah orang lain. Kemudian kalau kita tengok juga harga barang. Satu contoh keangkuhan menteri. Bila kita bagi tahu harga barang mahal, dia kata apa? Mana bukti? Tunjukkan bukti. Tak ada aduan. Kan kalau kita nak cakap, saya buat video pas banyak harga barang ni, banyak tahu saya, rakan-rakan semua kan, banyak buat video pasal harga barang ni. Saya cakap terus terang, kalau kita menurutkan kata hati buat video tu Tun, lama dah saya makin duduk dengan radio kau masalahnya. Sebab keangkuhan mereka tu di luar batas pemikiran manusia tau. Betul. Macam dia tak kerti apa, macam Allah aku tak perasan. Inilah masalah sikap kerajaan ni. Tengok KWSP bersasar. Berapa banyak orang yang terdesak nak keluarkan secara bersasar, dan dia kata orang-orang ni pun sebenarnya simpanan dah 5,000 je. Dan baru ni kita tengok yang terdesak tu dah tak boleh nak buat apa, terpaksa juga buat pinjaman. Berapa orang? Dalam 48,000. Katalah 50,000. Lebih kurang lah. Katalah dia orang buat pinjaman 5,000. 250,000 je. Berbanding dengan aset yang ada dalam KWSP untuk pelaburan ada 961 bilion. Takkanlah tak boleh bagi. Tapi kerajaan ini cukup angkuh. Apa? Tak boleh. Tak benarkan. Kami bertegas tak nak jadi popular. Paksa lagi rakyat ambil cagarkan KWSP dan ambil pinjaman. Sekarang dah kena OPR pula. Kan menyeksakan rakyat. Itulah masalah. Keangkuhan ini tidak menyelesaikan masalah rakyat. Tapi 5K tu dah kita tahu dah. Kita mula tadi apa tu, kena kencing, kena kelentong semua tu kan, yang khianat, kata lain buat lain, and then lepas tu last sekali kena apa tu, keangkuhan whatever. Ada satu K lagi saya nak tambah, pendek je, koyak. Ni bukan saya tambah, ini penonton-penonton kita duk tambah. Betul. K yang ke-6 ialah koyak. Mula-mula kita tak perasan. Sebab 5K rasa dah representatif lah. Dah cukup rasanya menyebabkan rakyat marah dan meluat. Cuma bila lepas wacana tu nampaknya Umar Adam telah berjaya menambah satu lagi K. Koyak. Koyak lain macam tu. Dan ada orang tambah lagi satu K. Sebab bila Umar Adam lepas dia koyak, dia masih mempertahankan kekoyakan dia dengan dia buat spin off lagi kan. Alright. So orang tambah lagi satu K. Apa dia? Kebebalan tanpa sepadan. Astagfirullahaladzim. Dia nak